ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada pagi ini. InsyaAllah ini hari terakhir kita bersama-sama. Allah Taala jadikan ia bermanfaat dan juga berfaedah bagi kita semua. Dan masih lagi berkaitan dengan tajuk Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa. Semalam kita terangkan berkenaan dengan masalah perangai dan tingkah laku kita yang ada dalam diri kita ni. Sebenarnya benda tu memang Allah Taala jadikan daripada asal. Dan atas kita sebenarnya bila kita ada iman dan takwa, kita ada keimanan dan ketakwaan, maka ia akan dilapik dan juga penyaring kepada tindakan kita. Marah itu ada, sayang itu ada, semua sekali masih lagi ada, tetapi ia mesti kerana Allah. Dan kita akan buat apa-apa kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Sebab tu saya terangkan semalam kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Dia sebagai seorang yang garang tak berubah. Garang dia garang, tapi garang dia digunakan untuk Islam, untuk apa yang menjadi redha dan juga apa yang orang sukai dan redai. Bukan jadi kepada keinginan dia sendiri. Dia akan lapik. Pedang dia sentiasa nak terhunus. Apa berlaku saja dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku pancung kepala orang ni, orang munafik ni. Dia akan sentiasa macam tu. Paling orang takut dengan dia. Tapi perangai dia tadi menjadi garang dia tadi untuk Allah Ta'ala. Bukannya dia hilang perangai. Tingkah laku dia yang asal masih ada. Cuma iman tadi menjadikan dia terlapik. Itu saya sebut tadi kan, kita ada marah. Memanglah kita boleh marah, tapi marah tadi kena berlapik. Bukan kita dah hamburkan, lepaskan sesuka hati kita. Kerana itulah sebenarnya bentuk penyucian dan juga pendidikan jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui ibadat yang kita buat. Ibadat kita buat latihan, dan apa yang sepatut terhasil daripada latihan tadi adalah ketakwaan dan juga rasa pengawasan Allah Taala ke atas kita. Lalu kita akan sentiasa jaga lisan kita, jaga mata kita, telinga kita, tangan kita daripada membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi SAW berikan pada kita satu gambaran berkenaan dengan kehidupan kita di dunia ini. Memang antara cara seorang manusia ni nak sedar ataupun baiki perangai dan tingkah laku dia, baiki akan amal dia, adalah dia menyedari hakikat dunia ini. Dunia yang kita tinggal, entah wallahu alam 50 tahun, 30 tahun, ada 70 tahun. Kita tak tahu tempoh lama mana. Tapi memang kita tahu bahawa kita ni tak ada. Sekarang ni ada, lepas ni hilang. Macam saya, sebelum beberapa hari tak ada dekat Perlis. Sekarang saya ada dekat Perlis. Tengah hari ni hari ni saya akan tinggalkan Perlis. Tak ada, hilang. Dunia ni seluruhnya kita macam tu. Tak ada. Sebelum 100 tahun, saya tak ada, tuan-tuan tak ada, masjid ni tak ada. Orang bersama kita sekarang ni mungkin ada 2-3 orang kot, 100 lebih tahun umur dia. Sebelum 100 tahun tak wujud. Lepas 100 tahun, dengan umur kita ada ni kan, 40 lebih, 50 lebih. Lepas 100 tahun, saya tak ada, tuan-tuan tak ada, semua orang yang ada sekarang tak ada. Ini realiti yang sebenarnya kita kena sedar. Yang tak nak jadikan umat Muhammad, Nabi kata umrah ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 ke 70 tahun. Kalau siapa dapat lebih tu, alhamdulillah, tu bonus. Tapi dalam masa yang sama, benda tersebut kebiasaan yang ada. Majoriti manusia lepas 100 tahun tak ada dah. Sebelum 100 tahun tak wujud, lepas 100 tahun tak ada. Jadi dengan sebab itu, tempoh kita yang sementara ni, yang memang salah satu cara untuk kita menyedari peranan kita di dunia ini. Macam kita nyatakan malam tadi berkenaan dengan masalah dua perkara yang Allah nak pada kita buat: kenal dia, abdikan diri kepada dia. Jadi dua perkara tadi kita kena laksanakan sekarang. Bukan tunggu esok dan lusa.
Dan menyedari dunia ini punya kedudukan, itu akan membawa kita kepada beramal dengan betul. Jangan membazirkan waktu kita pada perkara yang tak elok. Nabi SAW bersabda, menyatakan perkara ini, dia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabilin. Jadilah kamu di dunia seolah-olah engkau ni orang asing ataupun orang yang melintas jalan. Okay, apa yang boleh kita faham daripada hadis tersebut? Ini berkenaan dengan realiti dunia ini. Jadilah kamu di dunia seolah-olah orang yang asing. Para ulama menyatakan ini adalah di antara peranan asas. Macam saya datang dari luar sampai ke Perlis. So saya sebagai seorang asing, saya kena tanya, dekat sini boleh ke tidak duduk, kat sini boleh tak baring, kat sini boleh tak sekian. Sebab orang tempatan dia, saya bukan orang tuan punya tempat, saya cuma menumpang. Maka adab saya dengan manusia yang saya, kampung tempat saya masuk, rumah yang saya tumpang, hotel yang saya duduk, apa tempat yang saya singgah, saya kena hormati tempat tersebut punya peraturan. Okay, ini yang part pertama. Jadi part ini sebenarnya yang sepatutnya macam Nabi kata, jadilah kamu macam orang asing. Orang asing yang datang daripada luar. Dan memang kita sebenarnya bukan makhluk dunia. Kita bukan makhluk ciptaan di dunia ini asalnya. Maka kita sebenarnya makhluk syurga. Adam AS dan isterinya dicipta di syurga, diturunkan ke dunia. Yang kita bukan. Sebab tu bila mana Rusia zaman Joseph Stalin, dia telah arahkan ahli-ahli sains dia pada zaman berkenaan, sebab mereka bina fahaman di atas tidak percaya wujudnya Tuhan. Maka mereka cuba untuk cipta nyawa. Kita macam ni, kalau faham, tuan-tuan faham diri kita, kita ada sel-sel badan kita ni terbentuk daripada unsur bumi, yakni macam nitrogen, hidrogen, karbon, sulfur, kan, magnesium, potasium. Ini semua ni bahan jadi kita. Kalau daripada alam semesta ni yang ada bahan banyak, 116 unsur lebih kurang. Yang jadi manusia ni 9 atau 11 sahaja. Kita tak ada aurum, tak ada emas, tak ada platinum, tapi kita ada nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur. Contoh macam air, badan kita terbentuk daripada hidrogen, oksigen. Badan kita ada protein, ada lemak. Yang mana protein tadi sebenarnya terbentuk daripada 5 unsur: nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur. So kita sebenarnya bahan bumi. Okay. Tapi masalahnya nyawa kita tak boleh jadi kat sini. Jadi memang Rusia ketika itu dia tugaskan ahli sains dia untuk buat nyawa. Cubalah. Dah hampir 20 ke 30 tahun mereka buat perancangan tersebut dan cuba untuk buat nyawa. Dan ahli sains yang ditugaskan untuk buat perkara berkenaan, nama dia Alexander Oparin. Kalau buka dalam Wikipedia jumpa memang manusia ni wujud. Dan memang dialah ditugaskan oleh Joseph Stalin, ketuai ahli sains, beratus-ratus ahli sains untuk buat nyawa. Tapi lepas daripada mereka buat kaji, akhirnya mereka dapat keputusan nyawa tidak boleh jadi di muka bumi. Mereka kata nyawa dari atas. Tak boleh. Kita ada bahan jadi manusia, tapi tak ada nyawa. Nyawa tu tak ada. Dan kita boleh belajar daripada hadis Nabi SAW berkenaan peniupan roh. Roh ditiupkan ke dalam jasad ataupun janin yang terbentuk dalam badan, ataupun macam Adam AS ditiup pada roh. So bahan jadi bumi ini ada, tapi nyawa tidak ada. Jadi bila kita kata kita ni memang makhluk asing, bukan daripada makhluk bumi, dan memang kita akan kembali balik ke tempat asal kita, iaitu syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu kalau kegagalan kita beramal dengan betul, maka ke neraka lah tempat, dan bukan tempat asal kita. Tempat asal kita adalah syurga. Jadi bila kita memang asing datang ke dunia, kita sepatutnya tengok langit dah siap, dan air dah siap, dan matahari, tanah, pokok kita tak buat. Memang kalau dia kata orang tu datang, macam saya kata datang sini meja dah ada sekian, saya tahu tempat ni bukan tempat saya, so saya kena jaga adab. Macam orang datang ke dunia ni yang sedar tentang alam semesta dah siap, dia cuma pakai je, ambil pasir kan, campur simen buat bangunan. Dia tak boleh buat pasir.
Simen tu kena ambil bahan, kita bancuh dan sebagainya. Kapur pun kena ambil daripada bahan yang Allah Ta'ala ciptakan. Tuan-tuan buat kipas besi pun tuan-tuan tak boleh buat besi. Tuan-tuan cuma boleh bentuk besi jadi bentuk yang tuan-tuan nak. Maksudnya erti kata kita cuma pakai bumi ini punya unsur untuk kita buat dan guna kehidupan kita. Tapi untuk buat bahan tadi tak boleh. So kita cuma manipulasi saja. Kayu kita manipulasi, pasir jadikan kaca, plastik daripada bahan, daripada hasil produk petroleum. Semua sekali bahan Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita pakai sahaja. Kalau kita menyedari akan perkara ini, sepatutnya kita kena apa? Beradablah. Nak cakap apa, Allah suka ke tidak? Nak tengok apa, Allah Ta'ala benarkan ke tidak? Jadi tindak tanduk kita sebenarnya boleh terkawal kalau kita sedar kita ni orang asing. Kita sedar kita ni penumpang di muka bumi untuk tempoh 60-70 tahun, dan kita akan tinggalkan bumi ini, maka kita akan beradab. Nak buat apa, fikir dulu. Ini Allah Ta'ala bagi tak? Yang kadang manusia ni tak fikir. Macam semalam kan, apa sebut berkenaan dengan tadi berbual bersembang. Di samping saya kata tak ada larangan dalam agama berkenaan dengan masalah berbual lepas solat. Memang Nabi berbual dengan para sahabat. Tetapi kita ada kaedah lagi. Antara kaedah lain yang Nabi sebutkan adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang Islam yang lain daripada lidah dia dan tangannya. Mana apa action tangan dia buat atau apa lidah dia tuturkan, orang Islam lain selamat daripada terganggu. Ini sebenarnya kalau kita ambil kaedah ini sahaja untuk pakai dalam kehidupan kita, subhanallah, banyak perkara kita akan hilang pergangguan di muka bumi ni. Contoh macam kes buang sampah merata-rata. Kita tak boleh ganggu orang lain. Macam tadi berbual kan. Yang mana kalau dia diganggu orang, dan kalau tak ganggu orang tak ada masalah. Ganggu orang lain, maka situ ada kaedah yang tak patut dibuat. Patut dijaga. Nak sembang nanti kacau orang tak? Fikir. Jangan dia macam lantak lah. Pasal balik pada asal kita penumpang. Kita orang yang datang berdagang kat dunia ini, datang menumpang sementara. Jadi apa peraturan Tuhan letakkan? Contoh antaranya yang Nabi ajarkan, jangan sakiti orang lain. Ini adalah di antara perkara yang perlu dijaga. Contoh lain macam kes rokok. Seorang Muslim tak boleh sebenarnya hisap rokok di khalayak ramai kena kat orang lain. Ini pasal dia pegang pada hadis Nabi tadi, orang Islam adalah orang yang selamat orang lain daripada lidah dan tangan dia. Perbuatan tangan dia tak ganggu orang. Bau busuk dia tak kacau orang. Kadang-kadang saya tengok manusia ni, kadang dia masuk restoran, dia sekian duduk hisap, tak tahu je. Kita macam di tanah Arab kan. Perkara ni kita tegur. Contoh macam kadang ada orang tu nak hisap dalam dekat restoran ke dekat mana kan, kita kata akhi kan, tak nak, dia berhenti. Tak boleh kata tak apa, padam. Kadang-kadang orang Melayu kita ni saya tak faham kenapa. Dia bagi saya ingat sekali kita balik adik-beradik keluarga isteri saya, kita singgah satu restoran. Restoran sebut kebetulan ketika tu adik ipar saya mengandung. Lepas tu dia pakcik tepan selang satu meja tu hisap rokok. Jadi saya pun tengok macam tu kan, adik ipar saya dah gosok-gosok hidung dan sebagainya. Saya pun kata, Tuan Haji, maaf, dosa hisap lah, ni ada adik ni. Tahu dia apa ni? Letak bawah meja, hisap lagi. Kalau kata kafir, wallahualam lah kan, Muslim kot, Muslim. Dia benda ni pasal anda kena hormati orang lain, tapi anda boleh selama je. Lepas tu letak bawah meja. Tengok orang sekeliling, kalau dia minta izin dulu macam orang Arab kan, dia isap tak apa. Kalau saat datang nyala pun dia padam kan, masuk balik tau. Ada orang yang degil kan, kawan-kawan saya tengok orang Arab yang lain kata suruh berhenti, tak nak. Dia kata aku bayar. Berapa ringgit rokok kau? Padam kan, aku bayar. Itu dah tara macam Perli lah. Walaupun tak elok tapi serius. Ini benda yang kadang tak patut berlaku. Parking kereta di mana, letak slipper di mana. Kita sepatutnya tahu bahawa benda ni jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Mana kita ada dalam kepala kita satu idea, bila nak buat apa, Allah Ta'ala suka ke tidak? Tanya. Sepatutnya itu yang berlaku pada diri kita. Bila kita seorang Muslim yang buat tadi kita kata solat 5 waktu, beriman dengan Allah, sepatutnya akan lahir dalam diri kita ni rasa prihatin
berkenaan dengan bukan orang kata ganggu orang ke tidak. Orang kata kita tak kisah. Orang kata macam tak apa ke buat ni, tak apalah kot, jangan buat tu, orang kata apa pula. Ayat tu salah. Jangan sekali-kali kita buat benda kerana manusia, tapi jangan mengganggu manusia yang lain. Itu saranan agama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak boleh kita permain-mainkan. Tapi banyak orang saya perhatikan macam tak ada kisah. Dia nak cakap ke tak kisah, dia nak buat apa dia tak kisah. Benda tu parking kereta, macam pernah jadi kat area rumah saya lah, dekat Shah Alam. Yang sekali itu saya tengok yang dekat Kota Damansara, orang tu parking kereta, dia double parking kan. Dia nak solat Jumaat, kita nak solat Jumaat, semua datang pada solat Jumaat. Dia parking kereta dia, orang dah double parking, dia masuk triple parking. Bila dia parking dengan cara dia parking tadi, asalnya ada ruang untuk kereta, lori jalan. Dia parking cara dia, lori tak boleh lepas. Ada lori bawa genting, trailer 3 biji, nak lintas tak boleh gerak. Jadi jam daripada masjid tu sampai ke tol. Sampai ke tol. Ini macam dia kata kisah, kunci tinggal. Dia tak tengok pun, tengok ganggu orang tak. Macam parking kereta sengit tak. Kalau dia parking kereta sengit, orang kerja masuk kan tak muat pula. Oh, tak faham ke? Sebab tu kena faham, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu ada benda yang sangat besar sebenarnya dalam kaedah Islam ni. Ini antara kaedah-kaedah hadis yang kita panggil apa, menjadi kaedah kehidupan untuk masyarakat ni baik. Masyarakat ni tak ada marah, saling benci membenci, dengki mendengki, tak ada. Sebab perangai tadi kita sentiasa jaga. Punca asal kita jaga adalah bukan supaya orang puji kita, tapi pasal nak mengelakkan diri kita jatuh dalam larangan Allah Subhanahu Wa Taala, menyakiti, mengganggu orang lain. Itu sekali. Satu kali tu orang tu dia parking kereta depan rumah seorang Cina, bukan Islam. Satu keluarga bukan Islam, dia parking dekat dengan masjid lah. Dia ada surau, waktu tu surau Jumaat. So dia parking situ. Lepas tu kebetulan ditakdirkan Allah Ta'ala, tuan rumah tu kena nak dihantar ke hospital emergency. Ambulans datang. Ketika ambulans datang tu, kereta tu parking depan rumah, tak boleh ambil, tak boleh bawa keluar. Tak nak keluar orang tu pakai stretcher pun tak lepas. Lepas tu ada keluarga Cina tu larilah pergi ke masjid untuk minta dialihkan kereta tersebut. Sebenarnya waktu sampai kat situ tak takbir lagi, imam tak takbir lagi untuk solat Jumaat. Orang tu datang, jadi orang tengah sibuk nak susun saf. Ketika tu tak ada seorang pun pergi bagi tahu pada imam dan sebagainya, dan imam pun tak ada toleh belakang tengok apa jadi belakang. Tahu-tahu dia takbir. Jadi kawan tu kena tunggulah sampai orang habis solat, barulah dimaklumkan. Bayangkan apa jadi. Ni tajuk Muslim. Kalau kafir buat macam ni, saya tak faham, tak kisah. Pada orang tak ada ukur kira berkenaan dengan masalah apa perkiraan akhirat nanti. Diorang tak kisah nak buat apa. Kita Muslim adalah orang yang tahu berkenaan dengan akhirat itu benar. So gangguan macam tu tak patut berlaku. Tapi qadar Allah Ta'ala kan, jadikan manusia ni kan terlalai, tak nak dengar nasihat, tak pernah fikir. Sebab tu saya kata, kalau Muslim yang ada ni kan, kadang-kadang geng-geng surau pun jadi dikir juga. Pergi kedai kopi, isap rokok. Sini tak ada kot, dekat belakang Shah Alam ada. Bila kita pergi restoran kan, dia lepak-lepak, isap rokok dekat restoran. Dia tak fikir ke tadi pun balik masjid. Lepas tu dia buat macam tu, ganggu orang lain. Macam mana? Okay. Jadi sebab tu bila kita perhatikan, memang kena ada dalam diri kita ni kesedaran berkenaan. Nafsu kita, perangai dalaman kita akan sentiasa buat. Suruh buat ini, suruh buat itu. Kita sebenarnya kena tahan ia. Pastikan ia mengikuti panduan dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang bila orang belajar berkenaan dengan tazkiyatun nafs, banyak orang dia kata kalau lepas hati kita bersih, kita baik je, tak ada nafsu. Kita sebenarnya dengar sini, dalam kes falsafah, mereka asing-asingkan. Dia kata kita ada jasad, kita ada roh, kita ada akal, kita ada nafsu. Nafsu ni diterangkan keinginan yang kita ada. Akal ni kemahuran berfikir. Roh adalah nyawa. Kadang-kadang ada orang gila kan tak ada akal tapi nyawa ada. Kemudian apa budak-budak sebelum ni nafsu tak ada. Okay, tapi okey, patut ada jasad. Sebenarnya berpandu pada Quran dan Sunnah, hanya satu benda sahaja ditiupkan ke dalam jasad kita, yakni roh.
Bukan ada asing nafsu, asing akal, tak ada langsung, tak wujud. Semua datang daripada hadis palsu yang kononnya kita asingkan sekian. Artinya kata lain, bila badan kita dan jasad kita, roh kita bercantum, dari situ masalah keinginan akan timbul. Dan memang kita, roh kita memang ada. Pasal tu dalam kes roh bagi orang-orang yang mati syahid, kan di dalam tembuluk burung yang hijau, dan bahkan mendapat rezeki dalam keadaan roh. Ada orang kata roh ni tak ada nafsu. Siapa cakap? Cuma bila kita ada roh tadi masuk pada jasad yang rosak dia punya saraf. Macam orang tu asal sihat, terantuk kepala, rosak otak dia, maka dia jadi tidak betul lagi dia punya keadaan. Maka hilang akal mungkin. So maksudnya kalau sempurna jasad dan roh tadi, maka dua-dua semua tu kena ada. Ada nafsu, ada akal sebagainya. Bila cabut, tak ada asing nafsu tempat lain, tak ada akal tempat lain. Dia hanya bila bersatu tadi, akan ada benda-benda tersebut. Bukan dibuang. Tak ada Islam sebenarnya ajar anda buang nafsu. Anda disuruh kawal nafsu, bukannya buang nafsu. Ada orang kata kena buang nafsu. Tak ada. Sebab kalau kita perhatikan, para sahabat Nabi SAW dahulu, mereka miskin, orang yang tak ada harta, mereka pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka rasakan bahawa keadaan mereka ni macam tersekat daripada buat kebajikan. Punca dia kan, dia orang katakan orang kaya boleh sedekah, boleh jihad. Jihad perlukan kenderaan, perlu bekalan, perlu senjata. Diorang miskin, nak pergi jihad macam mana? Jadi diorang satu hari, orang miskin ni berjumpa Rasulullah SAW, dan mereka kata, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Telah pergi orang yang mempunyai harta benda, kekayaan, dengan segala pahala. Kan, mereka solat macam kami solat, mereka puasa macam kami puasa, tapi mereka ada harta, mereka boleh sedekah, mereka jihad. Kami tak ada ya Rasulullah. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ajar mereka kefahaman berkenaan dengan masalah pahala. Maka Nabi nyatakan berkenaan dengan bangun pagi seorang kamu ni, pada 360 sendi dia ada sedekah. Setiap takbir, kalimah Allahu Akbar, setiap tahlil lafaz la ilaha illallah, setiap tahmid puji Allah Taala, tasbih adalah sedekah. Nabi terang kepada mereka. Kemudian sampaikan Nabi sebut ini sedekah, tolong susah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Kemudian last kali Nabi sebut wa fi bud'i ahadikum sadaqah, pada kemaluan seorang kamu pun ada sedekah. Lepas tu para sahabat yang miskin dia pun macam pelik, takkan dapat sedekah juga. Jadi kata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu walahu biha ajr. Adakah seorang kami ni datangi syahwat dia ada syahwat, keinginan nafsu dia, kan, seksual tadi, dia nak keinginan, kesukaan dia, tapi dapat pahala. Dapat pahala. Maka Nabi kata apa? Tidakkah kalian lihat, kalau diletakkan perkara berkenaan pada yang haram dapat dosa, demikian bila letak pada yang halal dia akan dapat pahala. So dari situ kita faham Nabi tak pernah ajar kita buang nafsu. Tak pernah kata macam lepas anda beriman, anda mencapai darjat tertinggi daripada kerohanian, anda tak ada nafsu. Peliklah pula kan. Tak suruh buang pun. Bahkan yang disuruh pada kita macam saya sebut tadi adalah menahan akan keinginan, kecuali pada yang betul sahaja. Keinginan tak dibuang. Maka saya ingat ada orang dia pernah sebut bab ni lah, dia kata macam bila orang tu dah baik sangat, maka semua dia buat baik tu macam tak perlu fikir-fikir, jalan je. Okey, ni kena faham. Dia kata dia ambil ayat Al-Baqarah ayat 177 Al-Baqarah, yang Allah terangkan dalam ayat berkenaan tentang asas kebaikan. Bahkan ayat tu sebenarnya permulaan, ayat surah Al-Baqarah 177 tu permulaan untuk arahan-arahan kewajipan untuk umat Islam atau umat Muhammad. Lepas Allah ceritakan kegagalan Bani Israel, bagi umat Muhammad menjadi khalifah, ini kerja dia. Sebab lepas ayat 177, kalau tuan-tuan perhatikan 178 bincang tentang kisos, 180 sampai 182 wasiat, 83 sampai 887 berkenaan dengan puasa. Kemudian ayat berkenaan dengan tajuk bulan, makan harta dengan batil. Lepas tu tentang bulan, kan bulan-bulan nak tentukan. Kemudian tentang 195 jihad, 196 sampai 203 haji. Kalau tuan-tuan follow balik, sebenarnya dia ada segmen-segmen, tapi permulaan tajuk tu adalah ayat 177. Jadi kawan kita ni dia baca ayat 177 ni, lepas tu dia kata,
Dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala firman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat. Bukan hala ke sini itu kebaikan, bukan. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman Allah dan akhirat. Wal malaikata wal kitab wan nabiyyin. Para malaikat, kitab dan nabi. Ini bab akidah. Kamu beriman dengan Allah, hari akhirat, kan? Kemudian para malaikat, kitab dan nabi. Okey. Kemudian daripada sikap infak harta dia, wa atal mala ala hubbihi, dia berikan harta walaupun dia sayang. Ini yang betul ya, terjemahan yang betul dia. Dia sayang harta tadi, tapi dia berikan juga. Tapi kawan yang dia ada seorang ustaz, dia kata wa atal mala ala hubbihi, dia beri harta macam hobi, mana tak kisah. Tapi sebenarnya ayat tu terbalik. Ayat tu orang yang beri harta tu, dia ada keinginan nak simpan lagi harta tadi, walaupun dia sayang, dia bagi juga. Wa atal mala ala hubbi dawil qurba, kepada kaum kerabat dia, orang yang hubungan keluargaan dengan dia, wal yatama, anak yatim, wal masakin, wal miskin, wa ibnas sabil, orang yang dalam perjalanan terkandas, hilang bekalan, wa ibnas sabil, wa fir riqab, dan orang dalam tawanan, wasailin, orang minta-minta, wa fir riqab, dan orang yang dalam tawanan. Okey, itu dalam bab infak harta. Kemudian ada lagi sifat-sifat dia. Cuma dalam kes tadi yang ayat berkenaan dengan tajuk, dia punya keinginan tu, sepatutnya yang kita faham adalah harta ni dia sayang, sangat sayang, tapi dia bagi juga kerana ingatkan Allah. Allah Ta'ala punya ganjaran, Allah Ta'ala punya janji, diberi juga, dilawan. Itu nilai yang sepatutnya berlaku. Dan Nabi memang ada jelaskan perkara yang sama bila para sahabat Nabi SAW bertanya kepada baginda SAW, ayyus sadaqati a'zam, manakah sedekah paling besar pahala? Manakah sedekah paling besar pahala? Nabi kata apa? Anta saddaqa, sedekah paling besar pahala itu adalah engkau bersedekah, wa anta sahihun syahih, dalam keadaan kau sihat dan kedekut. Tarjul ghina, kamu harap jadi kaya. Wa takhshal faqra, kamu bimbang jadi miskin. Sedekah paling mahal nilai, walaupun benda tu sikit, tapi apa? Besar nilai. Bila mana barang atau yang kita sedekah tadi tu benda yang kita sayang. Kan macam ayat surah Al-Imran pun, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mana benda kita sayang tapi kita paksa diri kita lepaskan juga. Maksud dia, kalau kita faham kat sini, keinginan masih ada. Ingin tu, diri kita nak memiliki tu masih ada. Sebab tu Nabi kata, bersedekah yang paling besar adalah engkau sedekah dan engkau sihat dan kedekut. Sebab apa? Kalau orang kadang bila sakit, sampai pada umur tertentu kan, dah tak larat dah macam dah puas makan dunia kan, dah tak kisah dah, dia jadi macam nak let go tu mudah, nak lepaskan tu mudah aja. Ataupun orang terkatil kan, nak rasa nak mati dah, habis sedekah harta dia. Tapi kalau rasa besok hidup balik, rasa macam hidup esok balik boleh lagi nak pakai, tak bagi. Memang kita tak, kita itu tabi'i, itu perangai kita. So jadi dalam hadis Nabi tadi, memang kita sihat dan kedekut, itulah nilai harta paling berat, paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Paling berat di timbangan. Kalau kita bersedekah 1,000 ke RM1 ke, tak kisah, janji itu paling berat. Yang kita lawan nafsu kita, lawan kehendak kita. Kehendak kita tak hilang. Faham dalam bab belajar tentang tajuk tazkiyatun nafs ni, anda punya keinginan dalaman tak pernah hilang. Cuma anda tak pernah lebihkan keinginan anda ke atas keinginan Allah Subhanahu, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga arahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Itu asas yang sebenar. Bukannya masalah kita buang. Tak ada buang nafsu. Kita tahan nafsu kita kerana iman yang kita ada, takwa yang kita amalkan, kita tahan nafsu kita, jangan melampaui batas. Sedih, ada sedih tapi tak melampaui batas. Marah, ada marah tapi tak melampaui batas. Dia ada batasan-batasan yang kita jaga. Sebab tu macam kalau kita perhatikan ayat imam kita baca tadi, ayat Surah Al-Baqarah ayat 155 156, itu berkenaan dengan masalah ujian yang Allah Taala beri kepada manusia. Kerana Allah Taala kata, walana beluannakum bisyai'in minal khawf wal ju', kami pasti akan uji kamu dengan sedikit daripada ketakutan dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan dari segi harta, nyawa dan tanam-tanaman. Kami pasti uji kalian, pasti uji.
akan test kalian dengan benda-benda ni. Dan Allah Ta'ala kata wabasyiris sabirin, berilah berita gembira pada orang yang bersabar. Okay, siapakah orang yang bersabar ini? Ini tak tahu kan, tapi Allah Ta'ala bagi siap-siap. Alladina idza asabatuhum musibatun, orang bersabar ni adalah orang yang bila menimpa mereka sebarang musibah, qalu inna lillah, mereka kata kita ni milik Allah, kita ni milik Allah. Inna lillah tu maksudnya kita ni milik Allah. Bila kita milik Allah, dia nak buat apa pada kita, dia buat. Nak terbalikkan kita, nak tertonggingkan kita, bagi kita, tahan kita, semua sekali adalah benda yang termasuk daripada apa? Kebijaksanaan Allah SWT, keadilan dia, maha bijaksananya, dan semua sekali apa kebaikan dan keutamaan pada Allah Ta'ala. Pasal dia miliki kita, dia boleh buat apa saja pada kita yang dia nak. Dan itu sebab kita lafazkan inna lillah. Bila kena musibah tu inna lillah, Allah Ta'ala, kita ni milik Allah. So dia buat apa nak buat, dia buat. Dia buat pada kita apa nak buat. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kepadanya kita akan kembali semula. Itu pengisytiharan yang sepatutnya ada. Jadi dekat dalam ayat berkenaan kita lihat ya, sedih itu ada, tapi jangan anda lafazkan kalimah yang Allah Ta'ala tak redha. Jangan kata aduhai, kenapalah aku, kenapa tak orang lain yang kena, aku solat setiap hari, aku puasa setiap hari, kan? Dia kata buat ibadat banyak, tiba-tiba alih-alih ujung usia kena kanser. Yang pakcik seorang tu masjid tak datang, elok je, tak pernah sakit. Kadang-kadang timbul dalam diri kita ujian macam ni, maka sepatutnya mulut kita tak usah keluar kalimah-kalimah macam tu. Kita sepatutnya faham Allah Ta'ala dia kuasa, dia miliki kita, kuasai kita. Apa dia nak akan terjadi pada kita. Tak boleh kita tolak akan apa yang ditentukan kat atas kita. Dan dia akan buat apa yang dia nak buat. Dan bila dia buat apa-apa kepada kita, sebenarnya dia amat adil, amat penyayang. Ini sebenarnya kadang-kadang kalau kita dalam konteks hidup ni, kalau kita rasakan nak diri kita rasa tenang dengan apa yang berlaku, walaupun buruk mana pun yang terjadi, kita kena ingat ada beberapa sifat Allah Ta'ala yang boleh jadikan kita tenang. Itu contoh dia adalah sifat Allah Ta'ala adalah alim, hakim, khabir, rahim. 4 ni, sampai banyak. Allah Ta'ala alim, amat mengetahui. Khabir, amat luas pengetahuan. Hakim, amat bijaksana. Rahim, amat penyayang. Kalau kita faham 4 sifat ni, sebenarnya mudah sebenarnya untuk kita hidup dalam dunia dengan aman. Apa jadi pada kita, kita tak pernah pening kepala. Sebab apa Allah Ta'ala buat pada kita, dia sangat mengetahui apa yang elok, apa yang tak elok untuk kita. Dia tahu akan apa kejadian. Kalau kita bagi macam ni, apa jadi kat kita depan nanti. Kalau dia bagi, apa jadi kat depan nanti. Dia sangat khabir, hakim, dan dia sangat bijaksana, tak pernah silap apa yang dia buat. Dan juga rahim, dia sangat penyayang. Dia lebih sayang kita berbanding mak bapak kita sayang kita. Nabi SAW pada terangkan tajuk ni, Nabi kata dalam satu peperangan, bila seorang wanita kan, dalam peperangan tu macam terkucak-kacir tengok, cek-cek kiri kanan, dia nampak seorang budak kecil nangis, dia ambil budak tu, dia susukan depan orang ramai tanpa bimbang berkenaan dengan dada dia terdedah. Jadi Nabi kata dengan para sahabat, adakah kalian rasa wanita ini boleh untuk campak anak dalam api? Kalau dalam keadaan dia mampu untuk tahan, rasa-rasa dia campak tak? Para sahabat kata tidak, Rasulullah, takkan sekali-kali dia akan campak dalam api kalau dia berupaya untuk menahan perkara tersebut. Nabi kata Allah arhamu bi ibadihi, lebih penyayang terhadap hamba-hambanya banding wanita ni sayang anak dia. So kalau kita faham benda tu kan, Allah Ta'ala sayang kita lebih daripada mak kita sayang kita. Kita takkan rasa macam bila Allah Ta'ala bagi susah ke, senang ke, hujan ke, panas ke, hilang harta ke, hilang barang ke, hilang nyawa ke, ada keluarga kita ke, kita takkan nampak benda tu keburukan. Kita akan sentiasa yakin Allah Ta'ala sayang kita lebih daripada mak kita. Kita akan tahan mulut kita bercakap benda bukan. Hilang jawatan ke, yang kita nak jawatan-jawatan yang kita nak, sedangkan Allah Ta'ala tak bagi kita jawatan tersebut. Dia tahu kenapa tak dapat, dia tahu kenapa dia tak bagi. Tapi kita sering akan kata cari alasan kenapa, tapi kita lupa sebenarnya Allah Ta'ala yang aturkan. Kalau Allah Ta'ala yakbidu kan, boleh tahan, yakbidu liman yasha' wa yabsut, dan dia buka kan untuk siapa yang dia kehendaki. Maksud dia tahan rezeki, kelebihan dan sebagainya untuk sesiapa yang dia kehendaki, dan dia lapangkan untuk siapa yang dia kehendaki. So tak ada benda silap.
sebenarnya perbuatan Allah Ta'ala kepada kita. Tapi menyedari perkara ini sebenarnya amat susah. So kita cakap macam mudah lah kan nak cakap, tapi masalah amal mungkin susah. Susah tadi bukan sebab masalah tak faham, tapi kita payah untuk menahan kita punya kemarahan ataupun rasa tak puas hati dan sebagainya. Tapi kalau kita faham bahawa ini adalah ketentuan Allah Ta'ala yang amat bijaksana, kita akan diam. Contoh macam kalau kita parking kereta depan rumah orang tu reverse langgar kereta kita, kena kemik dan sebagainya kan. Kita tengok benda tu sedih, tapi kita jangan cakap benda tak elok. Kalau kita marah sekalipun, kemik tu dah jadi dah. Tak boleh buat apa dah. Tak ada kalau kita maki orang tu, tiba-tiba kereta kita kemik elok balik, tak ada pun. Cakap akak-akak lah ada pinggan mahal kan, anak pecah kan, hilang set. Dia kan ada set kan, pinggan set 8, set 6, anak pegang-pegang pecah. Nanti kita pun, kau pegang tadi. Sebenarnya kalau beletir pun benda tak jadi masalah, dah hancur dah, tak ada benda pun kebaikan. Tak ada pula lepas kita beletir tiba-tiba pinggan tu dah jadi balik, Alhamdulillah kan, elok balik pinggan. Tak ada. Tapi pasal kes dia tadi kan, kita lupa ini qadar Allah. Orang suami macam tu kan, lelaki-lelaki ni kan, kalau dia kata isi lambat buat siap ke kalau dekat sini tak ada benda kot, kat Perlis. Kalau kat Kuala Lumpur ni atau Selangor, lambat keluar rumah 5 minit boleh membezakan anda sampai sejam awal atau sejam lewat. Sejam kan, jam tambah 5 minit lagi teruk kan. Jadi kadang-kadang bila dah sangkut dengan jam tu, boleh pandang isteri macam, inilah awak siap lambat ni. Siap awal tadi kan bagus, ni kan tengok dah jam. Ini sebenarnya kalau ikut balik, fikirkan ini qadar Allah. Ini qadar Allah Ta'ala ke atas kita. Hari ni kebetulan tak dijadikan, kena jam, ambillah, terimalah, redha je. Usaha dah buat, cuba keluar awal, siap awal, tapi kena juga, terima. Jangan sekali-kali kita mengeluh, sebab keluh kesah leteran takkan membaiki apa-apa. Kita mengeluh tak jadi baik, kita beletir pun tak jadi baik. Saya orang terlanggar, nak marah pun dia kata, bang minta maaf saya terlanggar tadi. Lepas tu kita masuk-masukkan balik, lepas kita apalah, pergilah. Tak apalah, nak buat apa lagi. Nak marah pun tak guna, dah jadi. Tapi kita kata marah tu ada, kecewa tu ada, tapi jangan keluarkan. Benda paling simple, jangan lafazkan benda yang tak sepatut dilafazkan. Macam Nabi SAW bila mati, anak baginda Ibrahim ni anak Nabi kira yang terakhir lahir, selepas daripada semua anak-anak dia lain tu, yang ini anak dia yang lahir terakhir lahir, Ibrahim, hasil daripada hubungan baginda SAW dengan hamba yang diserahkan kepada baginda oleh pembesar Mesir, Maria daripada bangsa Kipti. Jadi dapat anak, tapi anak tu mati. Nabi kata air mata mengalir, hati sedih, tapi kami takkan kata kecuali apa yang Tuhan kami redha. Takkan cakap kan, mana ada boleh sedih tu ada, tapi jangan tuturkan perkara yang tidak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa aku, kenapa sekian, ini dia jaga. Sebab balik pada saya, benda ni boleh dikawal sebenarnya kalau kita faham sifat-sifat Allah Taala. Betul, kadang bagi saya kalau orang kata apa, digunakan kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maksudnya kenal diri dia, kenal Tuhan dia, sebenarnya terbalik. Kita nak kenal diri kita, dia tak ni pun, apa benda kita kenal. Kadang-kadang orang tu pelik-pelik kan, dia tengok asal-usul kejadian manusia lah, dia tunjukkan kononnya kita daripada air mani, daripada sekian, tapi benda tak ada ni pun. Belajar sains, jumpalah. Tapi yang sebenarnya, yang betulnya adalah barang siapa kenal Tuhan dia, dia tahu nilai diri dia. Dia kenal Allah Ta'ala yang maha menentukan. So dia makhluk, so dia kena follow. Allah ciptakan dia, aturan Allah Ta'ala yang terbaik. Dia kenal Tuhan dia, dia tahu nilai diri dia. Sepatutnya macam tu. Tapi biasa manusia tak kenal akan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Kalau dia nilai Allah Ta'ala dengan benar nilaian dia, pasti dia tidak akan buat tutur tindak apa yang dia buat. So macam ni faham pengetahuan kita akan bawa kepada tindakan kita. Ini air. Bila masa dia ni kita kenal sebagai air, kita layan macam air, betul? Jadi kita letak, bila orang lapar dahaga kita minum sebagainya, bagi. Tapi katakanlah kita tahu ini asid, tindakan kita berubah tak? Berubah. Kita macam ni kalau jatuh ni apa jadi ni, kalau sekian, kita ambil bekas, kita kunci.
Hantar pun tak dicampak-campak. Sebab kita tahu benda ni bahaya. Jadi pengetahuan kita sebenarnya tentang sesuatu sepatutnya melahirkan tindakan. Demikian juga bila kita pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar melalui nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifat yang tertinggi. Sebab tu Allah Taala kenalkan diri dia kepada kita. Dia kenalkan, dia ajar kita. Dia bagi tahu walillahil asmaul husna. Milik Allah nama-nama yang terbaik. Di situ dia kenalkan diri dia, siapa dia sebenarnya. Lepas tu wahyu adalah jalan terbaik mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bukan akal. Wahyu kita belajar daripada Quran dan hadis Nabi, itulah yang mengajarkan kita siapa Tuhan kita. Akal kita tak boleh, akal terbatas. Akal kita akan separuh je. Macam akal ni kan, kemampuan akal, dia mesti ada contoh. Yang macam kita sebut malam tadi kan, kita kata A nak tahu satu benda kita tengok sendiri, atau B ada contoh kita tengok, atau C dengar daripada pihak yang mengetahui. Jadi akal kita limited macam tu, tak boleh lebih dari itu. Contohnya ni, kalau kita pintu rumah kita tertutup, lepas tu kita dengar bunyi ketuk. Okay, ini kadar akal tengok kuasa akal kita. Kita tahu ada orang. Kita tahu ada orang kat luar. Tapi selagi orang tak bersuara, selagi itu kita tahu dia lelaki ke perempuan, dewasa ke kanak-kanak. Tak tahu. Tak tahu. Okey. Kalau kita dapat tahu, contoh macam daripada suara tadi, lelaki atau perempuan, timbul masalah lagi. Gebuk ke kurus? Rambut kerenteng, rambut lurus? Ke boleh tahu orang kerenteng ketuknya? Tak ada. Suka makan apa? Tinggi ke pendek? Nampak tak? Semua benda tu, dia akal kita akan tersekat. Tak boleh lepas. Betul kalau orang tu kata kebenaran mengenal Tuhan adalah melalui akal, sangat masalah. Dia boleh kenalkan kita sebahagian sifat Allah Ta'ala, tapi tidak kenalkan kita dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, seperti mana dalil ataupun nas-nas daripada Quran dan Sunnah ajarkan kita. Sebab balik pada asal kita kata tugas Nabi adalah kenalkan manusia kepada Allah dan ajar manusia sembah Allah Ta'ala. Jadi itu tugas utama. Sebab tu tak boleh kita tahu. Okay. Jadi balik pada tajuk tadi, maksud dia kalau anda kata kita kenal, kita ni adalah pendatang, datang ke dunia ciptaan Allah Ta'ala, kita kena beradab. Kita kena tahu nak buat apa, tanya dulu. Allah suka ke tidak benda ni? Allah Ta'ala redha tak benda ni? Nak tindakan pada harta kita miliki. Pasal harta tu Allah Ta'ala letak pada kita. Dan pembelanjaan harta tu mesti kepada saluran Allah Ta'ala izinkan. So kita tanya balik, boleh ke tidak? Kan? Pada fizikal, semua benda Allah Ta'ala beri pada kita, semua sekali kita kena boleh ke tidak, Allah Ta'ala bagi ke tidak. Barulah kita benar-benar seperti orang yang asing. Yang kedua, aw'abiri sabilin, ataupun orang yang melintas jalan. Orang melintas jalan ni dia tak boleh panggil apa, terganggu dengan apa depan dia lama-lama. Jadi kalau kita di jalan raya, tuan-tuan nak melintas, tuan-tuan tak boleh berhenti pada apa yang ada di tengah jalan raya tadi. Pasal memang kita melintas sahaja. Kalau kita duduk tengah-tengah jalan raya tadi macam cantiknya kereta, lori lah datang langgar kita. Tak boleh. Kita kena ada perangai macam tu. Mendunia ni jalan, move on. Berlaku musibah, berlaku benda kita tak suka, jalan. Kita kena teruskan hidup sampai kepada titik pengakhiran yang Allah tentukan kepada kita. Jangan kita duduk kat situ kan. Itu kan ada sakit jiwa tu. Sakit jiwa. Geram dengan orang tu. Orang tu kenapa dia dapat, aku tak dapat. Kenapa tak sekian. Tak dapat tu Allah tak bagi. Jalan. Jalan. Kenapa tak berjaya perkahwinan ni? Allah tak jodoh tak ada. Jalan. Jalan. Duduk diam. Tengok. Sakit jiwa tu tak? Sebab tu agama Islam kita ni tak ajar orang sakit jiwa. Tak ada orang gila dilahirkan dalam Islam. Kan ada orang kita ni dia lah geng-geng pelik macam di Indonesia dan sebagainya. Dia kata orang gila tu wali. Orang gila pakai tak cukup isap rokok, letak atas mimbar, kemudian diorang pun duduk keliling kepung selawat. Ini wali majzub, hilang akal. Mana ada wali hilang akal? Mana ada para anbiya hilang akal? Para nabi lebih tinggi daripada para wali. Semua orang yang Allah sebutkan sebagai wali Allah. Contoh macam dalam surah Yunus. Surah Yunus ayat 62-63. Allah terangkan siapa itu wali. Allah kata ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang lindungan Allah Ta'ala, orang-orang Ta'ala sayang mereka ni,
la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ketakutan ke atas mereka, mereka takkan bersedih. Takkan tak ada bimbang kan apa akan nak jadi, apa jadi akan datang, dia takkan bimbang sebab dia tahu Allah Taala jaga dia, Allah Taala sayang dia. Dan takkan mereka bersedih dengan apa benda terlepas. Sebab dia tahu Allah Taala tak bagi pada dia, bukan rezeki dia. Kalau kenang balik terlepas, banyak benda kita kan sedih, sesal. Tapi tak diajar macam tu. Okey. Tapi siapakah golongan ini? Ahli tarekat mana ke? Tak ada. Allah Taala sebut apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang mereka ni beriman dan mereka bertakwa. Jaga halal haram. Jaga berkenaan masalah perintah Tuhan, larangan Tuhan. Itulah nilai anda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wali ke tidak? Bukan orang gila. Bukan orang gila. Pelik masyarakat Islam kita ni makin gila. Macam saya pergi dekat belah Sudan. Diorang ada kumpulan darwish dipanggil. Dia pakai baju hijau, serban hijau, kan pakai tongkat jalan-jalan. Tak mandi. Lepas tu yang kelakarnya pula geng-geng kawan kita kata, jangan tegur Syekh. Entah-entah wali Allah. Saya pula kata apa? Nabi SAW tak makan bawang. Sebab Nabi kata aku munajat kepada Allah. Bukan haram, Nabi kata aku munajat kepada Allah. Benda busuk Nabi tak suka. Nabi sentiasa wangi, bersih. Datang kita punya idea zaman sekarang, makin kotor tu wali tu. Tong sampah mana duduk? Makin tong sampah tu wali tu. Makin busuk tong sampah tu makin elok. Mana datang ajaran ni? Sebab Nabi, tengok Nabi SAW kan, apa kita wangi-wangian, bahkan hari Jumaat seminggu sekali suruh mandi tu sebab apa? Sebab kita nak berhimpun dengan orang ramai. Bahkan Nabi pernah tegur para sahabat datang pada solat kan, dengan baju kerja. Nabi kata, kenapa kamu tak ada dua helai baju? Satu baju untuk solat, satu baju untuk kerja. Nabi tanya. Sebab datang-datang tu je lah, dengan peluh dia ada, dengan sekian bau macam kambing. Saya duduk sebelah kawan yang darwish tu dalam van. Saya kata macam bau kambing. Duduk sebelah saya. Kuat tu. Tak mandi. Dalam Hindu ada kumpulan yang tuan-tuan tengok macam apa, rambut dia gitu kan, dia panggil apa? Dia panggil dia ada satu sami yang dalam India yang memang diorang takkan mandi. Dia akan mandi 2 tahun 3 tahun sekali. Dia celup badan dia kat sungai, diorang naik, orang ramai pun terjun minum air bekas mandi dia. Memang tak ni, memang benda ni pelik kan. Tapi lah itu yang bukan Islam. Kenapa Muslim jadi macam tu? Tak faham. Saya tak faham. Busuk wali, gila wali. Para anbiya mana ada yang gila? Bahkan lagi teruk kan, kalau nak faham kan salah. Okay, bila amal kita ni, bila kita kata amal kita ni jadi pelik, tak beri kesan pada kita, sebenarnya 2 sebab. Pertama, sama ada kerana kita tak ada keikhlasan. Pasal amal diterima SWT 2 sebab. Maka rosak amal pun 2 sebab. Pertama, tak ikhlas, tak pernah ada cinta. Sebab kita bila kita beramal, kita kena ada 3 benda dalam diri kita. Pertama, cinta. Buat kerana cinta kepada Allah. Kemudian dalam keadaan harap ganjaran Allah, bimbang Allah Ta'ala tolak. Ini kena ada 3. Ni rukun ibadah qalbiyah, ibadah hati kita. Bila kita beramal, kita solat, kita zikir, kita buat apa, mesti kerana 3 perkara ni ada dalam diri kita. Okey. Ini inilah ibadah qalbiyah kita. Tapi kedua, mungkin jadi tak guna amal kita, solat kita tak ada kesan apa, sebab mungkin juga kerana apa, amal kita tak ikut sunnah Nabi SAW. Yang ini dalam masyarakat kita saya dapat tengok dengan jelas. Macam orang-orang yang beramal zikir banyak ni, ratus ribu dan sebagainya, tiba-tiba jadi sewil. Orang Islam, orang Melayu kita panggil gila isim. Zikir-zikir jadi isim. Kenapa ni? Panas zikir tu. Tu jadi macam tu. Saya tanya soalan, siapa sahabat Nabi jadi gila sebab zikir? Nabi didik mereka jadi gila sebab berzikir-zikir jadi gila. Ada? Seorang pun tak ada. Yang kita ni berzikir ikut ajaran Islam yang tok guru kita reka, tiba-tiba jadi sewil. Lepas tu cakap seorang gelak duduk tepi bucu. Masuk tandas ketawa. Ini sebab tu 2, salah satu antara A atau B. Ada benda yang masalah jadi kat situ. Sebab tu kita sebut tadi kan, kita mungkin distracted dengan macam-macam ini berlaku, tapi
dalam Islam dia suruh jalan. Macam kita ni adalah abiri sabilin, orang melintas jalan. Nampak ini tengah jalan tadi, memang akan ada lah macam-macam benda tengah jalan tadi. Tapi anda jangan berhenti, sebab tujuan anda, destinasi anda adalah kepada Allah. Bukan untuk beria-ria dekat situ. Sebab Allah Ta'ala, kan kita kena tahu, Allah Ta'ala dia maha adil. Kalau kita tak dapat sebarang pengadilan di muka bumi ini pun, Allah Ta'ala pasti akan balas balik, tak kira bila. Sebab tu kita orang yang Muslim ni, dia stress free. Hidup dia, mukmin ni, dia stress free, tak ada pening kepala. Kan, tak ada macam alamak barang aku hilang. Tak ya, memang bukan rezeki kita. Kita tahu benda tu bukan rezeki kita. Jawatan tak dapat, bukan rezeki kita. Dan kita kata orang ni lah yang buat, orang ni yang buat, orang ni. Memanglah. Kan? Tapi benda tersebut orang tu cuba dan Allah Ta'ala izinkan berjaya. Itu kerana Allah Ta'ala yang nak bagi. Jangan pening kepala. Jangan kata macam, kalaulah ni, kalaulah tu, dia ni, dia tu. Kita lupa sebenarnya, yang menentukan segala benda bergerak di muka bumi ni adalah Allah. Pandai cakap time lain. Tak hilang jawatan, tak ingat pula macam tu. Time hilang duit, tak fikir macam tu. Time orang tu berjaya, mudaratkan dia pun tak fikir macam tu. Sebab hanya kena kalau tak nak izinkan. Sebab tu Nabi SAW pernah, bila mana orang munafik, dan surah At-Taubah, orang-orang munafik, mereka menanti-nanti pada orang Islam kena musibah. Seronok kalau orang Islam kena musibah. Tunggu bila nak kena, bila nak kalah, untuk tepuk tangan. Maka Nabi SAW disuruh isytiharkan kepada orang-orang munafik, dan supaya para sahabat pun faham. Qul lan yusibana, katakan hai Muhammad, takkan menimpa kami, takkan menimpa kita ni, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tentukan ke atas diri kita. Huwa maulana, dialah Tuhan kita. Maksudnya kerana dia Tuhan kita, apa jadi pada kita, baik ke buruk ke, dia akan buat. Ini benda yang kita kata kena belajar, kena asuh diri kita. Baik pada asal saya kata, perangai kita akan ada, keinginan kita akan ada. Tapi iman kita, pengetahuan kita, dan juga pelajaran yang kita belajar tentang sifat-sifat Allah, pelajaran yang kita belajar tentang realiti hidup ini, pelajaran yang kita belajar berkenaan dengan janji-janji akhirat, pelajaran yang kita belajar mengenai dengan qada dan qadar. Sepatutnya benda tersebut akan mengekang diri kita untuk jadi berterusan dalam keadaan yang tidak normal, tidak waras sebenarnya. Patutnya macam tu. Tapi kalau kerana kita kurang sedar, kurang diingatkan, mungkin kita akan sibuk pusing-pusing. Jangan. Kan? Benda ni abiri sabil. Apa-apa jadi dalam hidup kita memang akan jadi. Jalan. Sebab destinasi kita bukan dekat sini. Destinasi kita dekat sana. Itu sepatutnya. Padahal Nabi punya sabda ni pendek. Kan? Pendek tapi dia punya maklumat dia sangat besar. Sebab tu Nabi kata, utitu jawami'il kalim, aku diberikan himpunan kata-kata. Bagi dia akan sebut kalimah yang sedikit, tapi apa maksud yang Nabi nak terang pada kita akan sampai kepada sejauh mata memandang, sangat luas. Dari dua kalimah tadi kita belajar sangat banyak. Jadi insya-Allah lah, saya harap apa yang kita sampai kat sini bermanfaat. Sekejap, satu bab tu, bab cakap sembang lepas solat disebut kan? Disebut dah. Tu ada apa soalan lain? Hari ni last, kita tak jumpa nanti. Allah Alam bila jumpa pula. Tak ada. Alhamdulillah. Ya, saya. Tak ada Okay, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkati tuan-tuan sekalian. Di atas kesabaran tuan-tuan untuk mendengar apa yang saya sampaikan. So apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian, dan supaya tak jadikan kita ni semakin baik, dan menyedari bahawa ibadat yang kita buat, amal yang kita laksanakan, tujuan utama dia adalah meningkat ketakwaan kita, merasakan Allah Ta'ala mengawasi kita. So setiap apa benda kita buat, Allah nampak, Allah tahu, Allah dengar. So itu dibina dalam ibadat yang kita buat. Tak perlu tuan-tuan masuk tarikat, bertapa dalam gua dan sebagainya untuk mendapat kefahaman tadi. Jadi tuan-tuan hanya fahamkan, tiap kali solat, tiap kali sekian, Allah nampak, Allah Ta'ala dengar. Puasa nanti lagi dahsyat. Kan Allah nampak, Allah Ta'ala dengar. Itu sangat banyak akan diaplikasikan dalam seharian. Jadi dengan sebab itu kita kena fahamkan kan, diri kita dalam penyucian jiwa kita ni, dia adalah benda penting. Yang kita sebutkan hari itu pada surah Al-Asyams.
Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 makhluknya yang hebat untuk supaya nak bagi tahu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebenarnya berjayalah siapa yang menyucikannya dan hampalah, malanglah siapa yang mengotorkannya. Kan jiwa ni kalau dibiarkan kotor, maka kita adalah orang yang malang. Kalau kita berjaya menyucikan dia dengan kaedah yang kita sebutkan tadi kan, kita tahu tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan diri kita ni tahan sifat mazmumah kita, jangan terlepas keinginan kita, jangan melampaui batasan kan. Jadi insya-Allah benda itu akan menjadi sebab penyelamatan kita. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, hamdulillah, anta